Nabi SAW menyuruh mereka beriman kepada Allah. Qala, baginda bersabda, adakah kamu tahu apa itu iman? Beriman kepada Allah. Mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda pun berkata, yaitu mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sembahyang, memberi zakat. Dan saya rasa di dalam hadisnya itu Ibnu Abbas ada menyebutkan siam Ramadan, yakni puasa bulan Ramadan. Dan kamu memberi khumus, yakni 1/5 daripada ghanimah yang kamu perolehi. Dan baginda melarang mereka daripada dubba, yakni daripada menyimpan ataupun membuat arak di dalam buah labu yang dikeringkan. Wal hantam, dan ini pun nama bekas juga. Wal muzaffat, wal muzaffat itu bekas yang dilumurkan tar. Wan naqir, dan ini pangkal pokok kurma yang ditebuk dan perang di dalam tu sesuatu untuk dibuat arak. Wa rubbama qala al muqayyar, kadang-kadang dia berkata al muqayyar di tempat al muzaffat itu, di tempat al muzaffat itu. Qala, Nabi SAW bersabda, ihfazuhunna, kamu ingat baik-baik apa yang aku pesan ini. Wa ablighuhunna man wara'akum, dan kamu sampaikannya kepada orang-orang di belakang kamu. Babu khabaril mar'ah al-wahidah, ini bab cerita seorang perempuan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Taubah al-Anbari, beliau berkata, pernah Sya'bi berkata kepadaku, tidakkah engkau lihat, tak tengok kau tu, Hasan Basri meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, padahal aku telah duduk bersama Ibnu Umar hampir 2 tahun ataupun 1 tahun setengah, tidak pernah aku mendengar dia meriwayatkan daripada Nabi SAW selain daripada hadis ini. Qala, beliau berkata, jadi Ibnu Umar, kana nasum min ashabin Nabi SAW, ada beberapa orang daripada sahabat Nabi SAW, termasuk di antara mereka itu Sa'ad. Mereka pergi, mereka nak makan daging. Tiba-tiba mereka diseru, dipanggil oleh seorang perempuan, yaitu salah seorang isteri Nabi SAW, dengan mengatakan itu adalah daging dhab. Fa'amsiku, tak usah makanlah, nanti dulu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, kulu, makanlah, dan bagi makanlah kepada orang. Fa'innahu halal, kerana ia halal. Atau qala, ataupun Nabi SAW bersabda, la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya. Syakka fihi, perawi syak tentang lafaz ini, fa'innahu halal, ataupun Nabi SAW bersabda, fa'innahu la ba'sa bihi, walakinnahu laysa min ta'ami, tetapi ia bukan daripada makananku. Itulah beberapa bab kita baca malam ni. Jadi hak ni masih lagi kita di dalam bab ataupun kitab akhbaril ahad, hadis ahad, ataupun cerita yang dibawa oleh satu orang sahaja. Lagu mana boleh kau nak pakai cerita yang dibawa oleh satu orang sahaja kepada kita? Boleh kau nak pakai? Mula-mula malam ni kita tengok, iaitu bab Nabi SAW menghantarkan Zubair sebagai pengintip seorang diri saja. Jadi tujuan Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak ceritanya, dia nak ayatnya, khabar wahid itu boleh dipakai lah, cerita satu orang itu boleh dipakai. Sebabnya bila dia hantar Zubair ini sebagai pengintip,
Maka Zubair akan pergi seorang diri. Dia pergi, lepas tu hak dia tengok tu, dia akan balik cerita kepada Nabi SAW. Lagu mana hak dia tengok. Boleh jadi satu keadaan yang memerlukan Nabi SAW segera pergi serang puak-puak tu. Sebab mereka sedang melengkapkan senjata kau gapo kau. Esok kau misalnya nak serang kita, jadi lebih baik kita serang malam ni selalu. Jadi boleh jadi dengan sebab cerita satu orang tu, Nabi SAW akan menyerang golongan tadi, golongan yang diintip itu, musuh lah. Tapi kerana satu orang, boleh ke tidak pakar? Imam Bukhari nak cerita sebesar satu perkara pun boleh. Boleh. Sebab apa? Ke mana-mana pun yang diintip itu adalah orang kafir, hak nak perang dengan kita. Dan ini adalah orang yang amanah. Hak pergi mengintip ni, iaitu Zubair ni. Ni orang yang amanah. Jadi kita boleh terima lah, walaupun dia seorang, walaupun menyebabkan kita pergi serang, mati ramai pun boleh. Itu dia nak ceritanya. Seorang pun kita boleh pakai dah. Tidak kata kena ramai baru boleh terima apa-apa ni. Tidak kata gitu. Lalu dia mari hadis ni, cerita Pak Zubair ni dilantik sebagai seorang pengintip ni. Mana ceritanya? Jabir bin Abdullah meriwayatkan, dia kata Nabi SAW panggil orang. Siapa? Akak tangan selalu, mana kali rasa kita kak, dia selalu. Siapa yang akan buat kerja ni? Akak tangan, dah ke dia. 3 kali Nabi SAW panggil seru orang untuk buat satu kerja, dah ke dia semacam. Maka Nabi SAW pun kata pada ketika itu, setiap Nabi ada hawari, yang pendukung setianya, pembela setianya, yang sanggup mati kerananya. Itu mana hawari itu, mana sahabat ataupun pembela yang sanggup mati kerana seseorang. Dan pembela aku yang setia itu ialah Zubair. Sebabnya nak pergi ni, nak pergi mengintip ni bahaya. Kalau dah kat orang, habis. Tu. Situ maknanya yang disebutkan hawari ni buat apa sini? Sebabnya bila dia pergi, kalau katakanlah musuh tu nampak, pegang habis, ikut dia ni nak alam mana, nak sembelih, nak apa. Siapa tahu bahaya kerja. Tapi dia pergi seorang. Imam Bukhari juga nak sebutkan di sini bahawa banyak kerja tu kadang-kadang tak boleh buat ramai. Seorang. Kalau buat ramai kau kocak. Ada kalanya lebih baik buat seorang. Ada kalanya tak boleh, kita kena buat ramai-ramai. Macam sini mengintip. Mengintip ni dia tak boleh ramai. Rahsia hanya tersimpan sebenarnya antara 2 orang. Kalau lebih pada tu sebenarnya tidak rahsia. Dia payah nak jaga mulut orang. Payah nak jaga mulut orang. Nabi SAW kata gitu. Lepas tu hantar Zubair pergi. Dan dia berjaya dalam operasi dia tu. Dia berjaya. Balik mari pula cerita kepada Nabi gini. Hak tu anaknya. Jadi bila Nabi SAW panggil ni, siapa dia yang akan buat kerja ni, iaitu pada hari Khandaq. Pada hari Khandaq, yang ni Nabi SAW kata, man ya'tini bi khabari Bani Quraizah, siapakah yang bersedia akan membawa cerita Bani Quraizah, yang ni puak-puak Yahudi Bani Quraizah. Siapa dia nak pergi selidik, nak pergi intip puak-puak tu? Itu dah ceritanya. Zubair pun kata dia. 2-3 kali kata dia. Jadi Bani Quraizah ni adalah orang Yahudi yang duduk di satu kawasan di Madinah. Nabi SAW perang Khandaq ni dengan orang kafir, gabungan puak-puak kafir tu pakak dengan puak-puak Yahudi. Jadi bila Nabi SAW telah mematahkan pergerakan ni kafir Quraisy ni, Nabi SAW sudah tahu dah yang dibawa Yahudi Bani Quraizah ni terlibat sama, bersekongkol lah dalam nak menyerang Madinah ni. Dia bagi banyaklah rahsia-rahsia ataupun jalan-jalan bagi pertolongan kepada orang-orang kafir Mekah.
Jadi Nabi SAW pun suruh siapa-siapa pergi mengintik, pergi intik, lepas pada tu Nabi pergi selalu.